Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faliz Ikram bin Syaril Azman akan membentangkan tentang pengujian lita kawalan motor elektrik. Okey, sebelum ni kita dah bincangkan tentang alat-alat perlindungan yang terdapat dalam lita kawalan. Kemudian kita dah dengar tentang komponen-komponen yang terdapat dalam lita tersebut. So, pada hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah-kaedah atau cara-cara untuk membuat pengujian di dalam lita kawalan motor elektrik. Jadi, apakah langkah-langkah sebelum kita membuat pengujian? So, pertama sekali, kita perlu fahami jenis lita kawalan yang digunakan. Sama ada lita kawalan menggunakan dual starter ataupun forward reverse ataupun jenis star delta starter. Okey, kemudian kita kena kenal pasti komponen-komponen yang terdapat dalam lita kawalan yang digunakan. Okey, selepas kita dah kenal pasti komponen, kita kena tahu bagaimana komponen-komponen tersebut berfungsi. Dan yang akhir sekali barulah kita boleh melakukan pengujian pada komponen-komponen tersebut. Okey, kemudian ini adalah jenis lita kawalan yang menggunakan penghidup talian terus ataupun direct online starter. Okey, di mana kita kena kenal pasti dahulu komponen yang terdapat dalam lita ini. Okey, yang first sekali adalah MCCB, kemudian kita ada MCB dan kita ada push button stop, push button start dan di sini contactor. Kemudian ada overload relay dan pilot lamp sebagai indikator kepada kawalan motor kita. Kemudian, ini adalah alat pengujian yang kita akan gunakan untuk menguji komponen-komponen yang terdapat dalam lita kawalan kita. Okey, step pertama adalah laraskan kita punya multimeter pada julat kali 10 ohm. Selepas itu, sentuhkan prop merah dan prop hitam dan lihat sama ada jarum bergerak ke arah 0 ohm ataupun tidak. Sekiranya jarum tidak berada pada kedudukan 0 ohm, maka kita boleh laraskan jarum menggunakan pada tombol pelaras. Okey, komponen pertama yang kita akan uji dalam lita kawalan motor kita adalah fuse ataupun MCB 6 ampere. Okey, kenapa kita gunakan 6 ampere? Okey, sebab dia MCB ni hanyalah melindungi lita kawalan motor tersebut dan bukannya melindungi lita utama motor. Okey, komponen yang melindungi lita utama motor adalah MCCB 3 fasa, iaitu kita akan menggunakan sama ada MCB berkadaran 20 ampere ataupun 32 ampere bergantung kepada beban. Okey, jadi macam mana kita nak uji kita punya MCB ni? First kali, sentuhkan prop merah pada incoming MCB dan prop hitam pada outgoing MCB. Okey. Kemudian dalam keadaan off, kita akan mendapat bacaan infinity yang menunjukkan tiada keterusan di dalam MCB tersebut. Okey, bagaimana kalau kita uji kemudian terdapat meter menunjukkan 0 ohm, iaitu terdapat keterusan. So maksudnya MCB tersebut rosak. Kita perlu tukar kepada MCB yang baru. Alright. Kemudian kita akan ujikan pada MCB dalam keadaan on. So caranya kita naikkan butang pelantik tersebut. Kemudian kita uji dengan cara yang sama, letakkan prop merah di incoming MCB dan prop hitam di outgoing. Kemudian kita akan mendapatkan bacaan 0 ohm yang menunjukkan terdapat keterusan dalam MCB tersebut. Okey, selepas kita dah uji pada MCB, kita akan uji pula pada push button stop ataupun pundak tekan henti. Okey, cara dia adalah kita sentuhkan prop merah dan prop hitam pada kedua-dua terminal push button tersebut. Okey, so macam mana binaan push button tu? Okey, untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas, kita akan lihat gambar rajah simbol dia. Okey, kalau kita lihat kat sini, dalam keadaan asal, push button stop dia adalah normally close. Okey, so maksudnya dia ada sambungan, keterusan. Okey, jadi bila kita uji menggunakan multimeter, kita akan mendapatkan
bacaan 0 ohm ataupun terdapat keterusan lah. Okey. Jadi sekiranya kita uji pada kedua-dua terminal dia dan dapati kita punya jarum meter tak bergerak, so maksudnya push button stop tu dalam keadaan yang rosak. Okey. Seterusnya, apabila kita dah uji push button stop ni dalam keadaan asal, kita akan uji pula push button ni apabila ditekan. Okey, seperti yang kita tahu, push button ni dia akan kembali kepada keadaan asal bila kita lepaskan dia. Okey, jadi untuk menguji pada peringkat ni kita kena tekan dia semasa menguji. Okey. So push button stop ni dalam keadaan asal dia normally close. So bila kita tekan dia akan jadi normally open, dia terbuka. So kita akan mendapatkan bacaan infinity ohm. So tapi kalau kita dah tekan, dia menunjukkan nilai 0 ohm, maksudnya terdapat keterusan. So push button ni pun rosak juga. So kena tukar. Okey, sekarang kita akan uji pula pada punat tekan hidup atau push button start yang warna hijau ni. Okey, push button start ni dia punya prinsip kendalian dia adalah terbalik dengan push button stop, di mana pada keadaan asal dia normally open. Okey, kalau push button stop dia normally close. So cara uji dia adalah sentuhkan prop merah dan prop hitam pada kedua-dua terminal, sama macam pengujian pada push button stop tadi. Okey, bezanya adalah pada keadaan asal dia normally open. Jadi kita akan dapatkan bacaan infinity ohm. Okey, ini adalah contoh gambar raja simbol dia. Normally open. So okey, kemudian kita akan uji dia dalam keadaan apabila ditekan. So bila switch ni ditekan, dia akan berubah daripada normally open kepada normally close. So kita akan dapatkan bacaan 0 ohm. Okey, next kita akan uji pada geganti beban lampau ataupun overload relay. Okey, untuk pengetahuan, overload relay ni yang kita guna ni ada dua jenis tersentuh, iaitu normally close dan normally open. Okey, normally close pada overload relay ni nombor 95 dan 96, manakala normally open dia 97 dan 98. Jangan tersalah uji. Okey. So untuk menguji dia adalah sentuhkan prop merah dan prop hitam pada terminal 95 dan 96. Okey, dalam keadaan normally close kita akan dapatkan bacaan 0 ohm. Manakala untuk normally open punya kontak, kita akan dapatkan bacaan infinity ohm. Okey. Cara dia sama je, sentuhkan prop merah dan prop hitam pada terminal 97 dan 98. Kita akan uji pula pada sesentuh ataupun kontaktor. First kali yang kita nak uji adalah pada terminal masukan dia. Okey, terminal masukan dia kalau kita dapat lihat kat sini di terminal A1 dan A2. Okey. Uji dia sentuhkan prop merah dan prop hitam pada terminal ni. So jika terdapat keterusan, maka dia punya masukan adalah okey. Kemudian kita akan uji pula pada normally open contactor dia. Sesentuh lazim terbuka. Okey, kalau kita tengok kat sini ada dua normally open contactor, iaitu nombor 53 dan 54 dan 83 dan 84. So kita kena uji dua-dua ataupun kita uji mana yang kita guna saja. Okey, untuk normally open, sentuhkan di bahagian atas ni. Okey, prop merah di bahagian atas dan prop hitam di bahagian bawah. Okey, normally open kita akan mendapatkan bacaan infinity ohm. Alright. Kemudian kita akan menguji dengan menekan butang di tengah-tengah kontaktor tersebut. So bila kita tekan, dia akan berubah daripada normally open kepada normally close. Okey. So bila ditekan kita akan mendapat bacaan 0 ohm.
iaitu terdapat keterusan. Dan bila kita lepaskan semula butang tu, dia akan kembali kepada infinity ohm. Alright. So, seterusnya adalah kita akan menguji pada dia punya sesentuh lazim tertutup ataupun normally closed contactor. Okey, untuk yang pertama ni, apabila kita uji dia, kita akan mendapatkan bacaan 0 ohm. So, selepas tu kita akan uji dia dengan menekan butang di tengah-tengah contactor tu. So, kita akan mendapatkan bacaan infinity ohm. Okey, ni komponen apa sebenarnya? Alright, ini adalah lampu pandu atau dalam BI dia disebut pilot lamp. Okey. Tujuan dia adalah untuk menjadi indikator sama ada kalau hijau ni contohnya hijau ni untuk menunjukkan lita tu dia dalam keadaan hidup ataupun running. So merah pula untuk menunjukkan lita tu berhenti, stop running. Okey. Kalau kuning ni pula menyala menunjukkan bahawa terdapat short circuit ataupun lebihan beban. Okey. Jadi berapa bacaan yang kita akan perolehi bila kita uji terminal ni? Okey. So dia akan berubah daripada infinity ohm kepada 0 ohm yang menunjukkan terdapat keterusan. Alright. Jadi secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa cara-cara untuk menguji lita kawalan kita adalah dengan menguji komponen yang terdapat dalam lita kawalan tersebut. Okey, saya rasa sampai di sini saja pembentangan saya pada kali ini. So, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum.